Terima kasih Menteri. Kita memilih angka-angka ini seminggu sebelum, maknanya angka-angka terakhir sebelum soalan tutup tempoh untuk mengumumkan soalan. Jadi saya nak jelaskan pemilihan termasuk laporan Bank of America dan Merrill Lynch itu September 2010, beberapa hari sebelum berakhir tempoh. Bukan kita pilih berdasarkan apa yang dibuat oleh menteri, kenyataan yang bercanggah dengan kenyataan yang sebenar. Apa dia kenyataan sebenarnya? Bahawa jumlah pelaburan ke Malaysia berbanding dengan jumlah yang diterima di negara-negara jiran itu jauh berkurangan. Itu kenyataan. Kita telah tewas dari sudut pertumbuhan pelaburan asing dengan negara-negara jiran. Bukan sekadar Singapura, tapi juga Indonesia, Vietnam. Malah Thailand yang dianggap terbantuk dengan beberapa permasalahan politik masih lagi dapat mengatasi kita. Itu kenyataannya, Tan Sri Ketua. Tetapi isunya yang dibangkitkan oleh saya ialah tentang kemerosotan daya saing yang diakui oleh menteri kerana beberapa perkara yang ditunjukkan sebagai faktor penyebab. Ini termasuk umpamanya kurangnya ketelusan, kelemahan institusi, dan dalam isu ketelusan ini termasuklah cara, sebagai contoh, ia soalan kelulusan pembinaan Istana Negara kepada satu syarikat yang dormant. Itu bercanggah dengan Economic Transformation Plan dan Economic Transformation Program yang diumumkan. Syarikat yang dormant tidak mempunyai pengalaman atau track record. Ini diketahui, mungkin ditutup dalam media tempatan, tetapi diketahui oleh umum. Harga awal 350 juta, kemudian dianugerah dengan harga 650 juta. Yang lebih besar ialah isu MRT kepada Gamudar MMC. Harga tawaran 36 bilion dengan harapan dengan jaminan bahawa pembiayaannya 66% oleh sektor swasta tanpa proses dan ketelusan. Jadi soalan saya adalah bagaimana boleh kita tarik minat seperti mana yang baru diumumkan satu Malaysia, tak tahu ni George Low punya projek ke siapa, saya tidak tahu. Tetapi cara begitu diteruskan tanpa mengambil kira kesan negatif kepada prestasi kerajaan. Datuk yang Dipertua, pembangkang Tampau menggunakan ini untuk sebagai gelanggang untuk membangkitkan isu-isu yang kurang relevan. Yang pertama saya nak tegaskan yang pertama saya nak tegaskan bahawa kerajaan mengakui bahawa ada kelemahan, ya. Itu sebabnya kita telah melaksanakan GTP dan ETP. Kita mengakui bahawa ada isu-isu berkaitan dengan ketelusan dan juga institusi. Kerajaan mengakuinya. Ada perkara-perkara berkaitan kita perlu tingkatkan ketelusan, perlu memperbaiki lagi institusi, dan tidak ada beza antara pembangkang dan kerajaan dalam hal ini. Dan kita, yang pentingnya kerajaan buat, kerajaan sedang laksanakannya. Pembangkang bercakap tetapi belum buat lagi. Kita sedang buat, kita sedang meningkatkan ketelusan, kita sedang meningkatkan institusi, dan insya-Allah kedudukan kita akan bertambah baik pada tahun-tahun akan datang. Terima kasih. Arau. Terima kasih Tan Sri Ketua dan terima kasih Mohd Menteri. Kita melihat dengan kebangkitan negara-negara yang punya kuasa beli yang besar, contohnya seperti negara-negara BRICS yang kita lihat dalam keadaan fokus dan juga tumpuan pada negara-negara maju yang masih tercari kaedah penyesuaian yang dianggap masih belum mencapai tahap yang membanggakan. Jadi saya pun bertanya kepada pihak kementerian supaya menyatakan apakah perkembangan ekonomi Malaysia bagi suku tahun kedua 2010 ini, dan bagaimanakah dasar ETP yang dikemukakan oleh pihak kerajaan akan dapat membantu meningkatkan prestasi ekonomi negara. Dua soalan.
Yang pertama, prestasi suku kedua sudah pun umumkan, Yang Berhormat. Yang mungkin Yang Berhormat bermaksud separuh kedua tahun 2010. Separuh pertama sudah pun umumkan pertumbuhan kita kira-kira 9.5% untuk 6 bulan pertama tahun ini, ya, satu pencapaian yang membanggakan. Untuk separuh kedua ataupun untuk second half, kita yakin oleh kerana kita dah bulan Oktober, dah selesai dah third quarter, suku ketiga tahun ini, mengikut angka-angka terkini, kita rasa prestasi juga membanggakan, tapi kita tunggulah angka rasminya. Jadi prestasi kita tahun ini, jangkaan kita 6%. Kita tunggulah ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri semasa belanjawan berkaitan dengan satu lagi apa tadi? Ya, ETP. Terima kasih. ETP memanglah itu hasrat kita. 131 projek EPP dan juga business, apa yang dipanggil business opportunities, ini akan menjanakan pendapatan yang tinggi. Kita jangka pendapatan ataupun pelaburan kita akan meningkat tahun depan. Jangkaan kita 12.8% setiap tahun. Jadi EPP ini banyak berkaitan dengan pelaburan. Kerajaan berhasrat untuk meningkatkan kadar tambahan pelaburan sebanyak 12.8% setahun. Dengan kadar yang tinggi pertambahan pelaburan ini, maka kadar pertumbuhan ekonomi negara kita jangka akan dicapai, iaitu purata 6% setahun sehinggalah tahun 2020.